Okey, Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, bagi seminit kita akan meneruskan aktiviti hands on kita pada petang ini. So, ini petang ni kita lebih kepada anda dah setting. Okey, saya nak ulang balik. Aktiviti petang ni lebih kepada ataupun kita fokus kepada anda telah pun membuat tetapan, anda telah pun mendownload email anda di Thunderbird melalui iSwap punya. Sebab kalau anda tak buat ataupun anda terus jump kepada sesi petang ni, apa yang kita khawatiri ialah anda akan seriously anda akan ni dari mana ni? Ni dah mana? So kita cuba elakkan begitu. So kalau ada rakan-rakan nanti yang masih belum set benda tu, boleh join kelas pada esok pagi. So kelas kita hands on ini berlangsung daripada hari ini, esok, lusa dan selepas tu pada minggu depan pun selama 3 hari. So pagi memang kita fokus kepada setting email iSwap di Thunderbird, okay, dan pada petangnya pula kita lebih fokus kepada setting Google Workspace di Thunderbird supaya proses nak transfer kita punya email tu ke daripada iSwap ke GWS tu dapat kita lakukan dengan mudah. Okay, kenapa kami menggunakan Thunderbird? Sebab Thunderbird ni satu aplikasi yang ringan. Kalau nak download pun cepat, kalau nak setting apa-apa pun senang. Okay, saya ulangi sekali lagi. Okay, selamat datang. So kita dah start pukul 3. Alright, so saya akan share sedikit slide. Okay, tapi untuk petang ni, slide mungkin dalam 2-3 keping ya, sebab kita banyak fokus kepada hands on. Dan hands on ini apabila kita telah buat untuk satu file tu ataupun satu account tu, kita tak boleh lagi undo. So kita kena buat step by step. Alright, okay, so sekejap ya, saya share dulu. Okay. So okay, hands on untuk petang ni, saya bagi tahu tadi ada 3 slide sahaja. Sorry. Kita nak tahu macam mana nak dapatkan password sementara. So macam mana nak setting Google Workspace ni. Lepas tu kita nak set up GWS, Google Workspace di Thunderbird dan kita nak buat migrasi email teruslah. Okay. So saya terus kepada saya punya, sekejap mana dah saya punya ni. Screen 1, screen 2. Sekejap ya. Okay. So, saya pakai 2 screen. Okay. Okay. Untuk setting Google Workspace di dalam Thunderbird, pertama sekali seperti saya bagi tahu tadi, anda telah pun buat tetapan iSwap di dalam Thunderbird. Okay, di dalam Thunderbird. So kalau tidak buat, saya cakap jujur, saya minta attend untuk kelas esok, hands on esok pada pukul 9 pagi. Okay. So bagi yang dah buat tetapan ini dan telah pun download email-email ke dalam Thunderbird, anda akan nampak dia seperti berikutlah. Okay, macam ni. Yeah. So anda akan, kalau anda perasan, anda akan dapat satu email daripada pihak mampu dengan tajuk pemakluman kata laluan sementara email MyGov UC 2.0. Okay, kalau saya buka, okay, tetapan email dia berbentuk begini. Dia akan bagi tahu, okay, dia akan bagi tahu langkah-langkah sehingga anda yang perlu kita lakukan untuk mencapai email baru ini. Okay, email baru ni. Seperti saya ulangi sebentar tadi pagi saya dah bagi tahu, mungkin kalau tidak ada email penting, benda nak buat backup ni tak perlu sebenarnya. Ya, tapi kalau ada email penting macam di sini, mungkin ada email-email saya yang saya perlu nak backup, saya nak transfer dia ke Google Workspace, maka saya perlu buat setting GWS, Google Workspace di dalam Thunderbird. Okey, pertama sekali kita akan dapat makluman seperti berikut. Okay, dia bagi tahu pemakluman kata laluan sementara. Dia bagi tahu pertama sekali log masuk ke ni, link ini. Kedua, sila masukkan email ni. Okey, dia bagi juga kata laluan sementara. Okey, lepas tu dia akan minta anda tukar kata laluan kepada kata laluan yang kekal. Okey, jangan lupa untuk aktifkan two-step verification. Okey, and then lepas tu dia akan minta masukkan lagi. So benda ni
saya lebih suka untuk kita tengok, okay, saya buat live, okay, supaya anda semua boleh nampak. Alright. Okay, so apa yang kita perlu buat ialah sama ada kita klik ni dan dia akan buka browser ataupun browser kita tu sendiri kita sudah boleh type lah sini. Saya lebih suka gunakan ini. Boleh klik, tak ada masalah, ataupun anda boleh macam saya lebih suka copy, saya boleh paste. Okay, silap sekejap copy link location. Okay. Anda boleh je kalau boleh klik sahaja pun terus boleh, dia akan automatically buka browser. Okay, alright. So anda akan nampak email paparan seperti berikut. Okay, paparan ini memang adalah khas untuk mereka-mereka yang baru dapat email ni lah. So macam tadi pagi tak silap Encik Nizam ada tanya soalan, kalau orang tu tidak ada email, so bila dia buat baru macam mana? So bila dia buat baru, so dia akan terus dapat masuk macam ni. Okay, dapat masuk macam ni. So langkah seterusnya kita tekan daftar masuk di sini, tekan ni. Okay, masa sekejap. Alright. Kalau tuan-puan nampak benda ni seperti perkara yang biasa, maksudnya kita dapat email ataupun kita create email baru di handphone pun lebih kurang macam ni. So di sini dia minta email atau phone number. So jangan buat sembarangan. Email adalah yang ini, yang dia bagi ni. Inilah email kita. So kalau email anda macam contohnya saya marti.marijo@moh.gov.my, maka itulah email dia. Maka gunakan email ini. Okay, gunakan email ini. Dan saya paste sahaja. Lepas tu perlu tekan next. Okey, password, gunakan password yang dia bagi ni. Jangan pakai password kita yang sebelum ni. Saya perasan ada juga beberapa orang dia bilang saya sudah masukkan password tapi tidak dapat. So bukan password yang sebelum ni lah. Gunakan password yang ada di sini. Alright, siapa yang ada soalan boleh type dahulu, nanti apabila habis kita punya sesi hands on, saya akan tengok satu-satu dan kita akan jawab. Alright, so password dia ialah yang ini, yang diberikan ini. Okey, kita just letak saja. Biasanya saya cadangkan kalau boleh bila kita buat benda ni, sila show password supaya anda yakin bahawa apa yang anda paste itu adalah betul. Okay, antara kesilapan-kesilapan yang telah dikongsikan oleh rakan-rakan lain ialah dia cakap password salah. Bila cek sini, lain ditulis, lain yang ditampal ataupun diletakkan di sini. So, okay, kita tekan next. Okay, untuk makluman semua, benda ni kita hanya buat sekali saja. Sekali saja kita akan buat benda ni. Kita tidak akan ada buat 2-3 kali lagi. So once kita buat ni selesai, so lepas tu tidak ada lagi perkara yang kita perlu buat ini. Okay. Alright, so share sebalik. Okay. Now kita tekan next. Alright, so dia biasanya akan keluar. Welcome to new account. So, okay, kita kena tekan. Dia ada pilihan di sini. Kita kena tekan accept. Alright, so dia akan minta buat 2 password baru. So sebaik-baiknya kita kena buat contohnya. Kita saya nak type notepad sini. Okay. Password yang baik adalah yang dicadangkan ialah 12 karakter. Okay. Mesti ada huruf besar. Okay. Mesti ada huruf kecil. Okay. Mesti ada special character. Okay. Special character ni seperti ni. And then mesti ada nombor. Okay, nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kombinasi semua ini kena dibuat. Maksudnya dalam satu karakter ni, dalam satu password ni mesti ada 12 huruf besar, huruf kecil, special karakter ni dan mesti ada nombor. Okay. So mari kita buat.
Okay. Okay, so saya change password. Harap-harap betul. Okay, alright. Alhamdulillah, betul. Okay, so yang seterusnya ni, two-step verification. Please dan please jangan do this later. Okay, rasanya tadi soalan Tuan Ardi pasal kalau buat nanti macam mana. Okay, sebab kita ada beberapa case orang tak buat benda ni. So every time dia masuk, apabila tak buat ni, two-step verification ni ataupun kita panggil 2FA, kalau tak buat nanti setiap kali kita nak masuk ataupun kadang-kadang password kita tu dia akan jadi, dia tak benarkan kita masuk. Kita kena dapatkan G-code atau Google code daripada ni. So agak menyusahkan lah. So tujuan dia meletakkan two form authentication ni atau two step verification ni, tujuan dia ialah supaya setiap kali kita nak access kita punya account, dia akan minta code, Google code yang mana dia akan dihantar ke dalam telefon kita. Okay, dia akan hantar ke dalam telefon kita. So tolong jangan skip, tolong buat sebab ini antara langkah keselamatan yang diamalkan oleh pihak Google lah. So please don't skip ya. Okay, saya tekan enroll. Okay. Alright, so kita masukkan semula password yang kita baru ubah tadi. Perasan tak? Kita ada password lama ini password lama. Lepas tu tadi kita diminta buat character password kan? Masukkan yang baru, password yang baru buat tu. Okay, buat. Okay, so tekan next. Okay. Two-step verification ataupun di luar orang panggil two-factor authentication. So di sini sila letak nombor telefon anda. Tak perlu letakkan 6. Saya ulang, tak perlu letakkan 6 sebab di depan ni sudah ada lambang Malaysia. So kita letak saya nombor. Okay, cuma saya sekarang ni ada sedikit kekangan sebab saya ada satu telefon saja dan telefon saya tu pun telah pun saya daftarkan untuk email official saya. Cuma saya kena test dahulu kalau okey tak, kalau boleh saya pakai nombor phone yang sama atau sebaliknya. Sekejap ya, saya tengok dulu. In case dia tidak mahu, saya terpaksa guna satu lagi lah. Saya ada satu saya ni. Saya masukkan nombor telefon saya 013-8544-533. Kita tengok kalau dia benarkan lah. So kalau kita tengok di bawah ni ada dua jenis codes yang dia akan hantar. Biasanya saya galakkan anda memilih text message berbanding phone call. Kenapa? Sebab pengalaman saya sebelum ni apabila menggunakan phone call, suara yang keluar di telefon tu, sebab bila anda pilih phone call ni, telefon akan berbunyi dan dia akan bercakap dengan anda, dia akan bagi tahu kod itu. Masalah dia bila bercakap ni kadang-kadang memang saya dalam beberapa kes saya tak dengar apa yang dia cakap. Kita pun susah nak tangkap. Tapi kalau kita pakai teks, dia akan hantar SMS. Okay, so saya nak try sama ada dia terima dua nombor phone yang sama untuk dua akaun yang berbeza. Saya tekan next. Alhamdulillah. Boleh. Okay, alright, boleh. Okay, so sekarang ni saya cek di telefon saya. Okay, sama ada saya dapat tak itu dia punya nombor. Okay, dah terima. So nombor dia 402 512. Okey. Kalau ikut dia ada G di depan. So sebenarnya nak letak G di depan pun okey, tak letak pun okey. Alright. So in case kalau antar kod ni tak datang, kita klik resend. Kita klik resend baliklah. Kalau kita hantar lepas tu lama, mungkin ada gangguan telekomunikasi, SMS tak sampai atau verification code tak sampai, kita tekan resend. Alright, so bila kita sudah letakkan kod ni, tekan next.
Alhamdulillah. Jangan lupa turn on. Bila anda tekan turn on ni, maksud dia two-way verification kita sudah okey. Sudah selesai. Okey, so kalau kita tengok dia tidak ada apa-apa, dia just macam ni sajalah. Alright. So okey. Nasihat saya, jangan tutup dulu ni. Okay, jangan tutup ni, okay, ataupun anda boleh tekan ni. 9 titik ni, tekan ini dan pilih Gmail. Pilih Gmail. Okay. So anda dah, so automatically account ni dah selesai. Dah selesai. Okay. Part 1 ni dah selesai. Okay. Okay, saya biasanya saya akan tutup je lah ni. Tutup je ni. Lepas tu kita boleh tengok. Okay. So kalau kita tengok, okay, kejap started, saya tekan X. Kalau kita tengok apa yang ada di sini, unit komunikasi, okay, kita tengok di sini pun dia sama. Okay, yang ni lama punya. Kejap. Ni lama punya. So okay. So ini maksudnya anda punya account GWS, Google Workspace dah pun selesai. Alright, dah pun selesai. So kalau kita tengok tadi, kita punya slide ni, kejap ya, saya share balik. Share kita punya slide. Okay. Okay, ini kita dah buat. Okay, kita dah dapatkan password sementara daripada iSwap. Okay, kita punya Google Workspace pun dah okay. Dah okay, dah set up. Sekarang ni kita di sini. Kita nak set up GWS di Thunderbird. Okay, kita nak set up di Thunderbird. Okay, saya tukar balik. Screen 2. Okay. Sekejap. Alright. So, okay. Untuk set up account GWS ni, Google Workspace di dalam Thunderbird ni, ada sedikit tricky, tapi tidaklah susah. Okay, tidak susah sangat. So, cara nak tambah account itu sebenarnya sangat-sangat mudah. Okay, sangat-sangat mudah. Tetapi sebelum anda nak tambah akaun Google Workspace di dalam Thunderbird ini, anda kembali ke Google Workspace yang berada di browser ini. Yang ini kita boleh tutup. Ada satu benda yang kita kena buat dahulu. Okay. Ada satu benda yang kita perlu buat dahulu. Dan saya nak bagi tahu kawan-kawan semua, rakan-rakan peserta semua, benda ni kena buat setiap kali anda nak pasang atau nak capai email di komputer LAN. Okay, sekarang di komputer ni sudah set, nanti kalau anda ada komputer laptop ke apakah nak pasang Thunderbird tu di situ, benda ni kena buat. Okay, benda ni kena buat. Okay, so macam mana nak buat? Okay, saya tunjuk. Kita pergi sini. Pergi Google My Admin. And then kita tekan manage your account. Okay, manage your account. Okey, yang ini kita akan buat sekali saja. Kita pilih security. Okey, kita pilih, kita turun sikit, sign in to Google Apps Password. Apps Password. Kita tekan. So dia akan minta kita punya password sekali lagi. Sebagai langkah keselamatan, sebab dia tidak mahu ada orang tiba-tiba pergi ceroboh kita punya akaun Gmail, akaun ni, Google Workspace ini, and then kita cuba ubah setting. Dia tidak mahu. Okay. So sebab itu, buat permulaan ini, ramai orang berkata agak sedikit leceh, tetapi pada saya ini adalah langkah keselamatan yang perlu kita amalkan. Okay. So apa kita buat sekarang? Kita tekan select apps, kita pilih mail, tekan mail. Okay, kita select device. Okay, katalah kita sekarang ni saya nak install di Windows komputer kan. Kalau anda mau install contohnya ataupun mau set email ini di iPhone ke, iPad ke, di Mac ke, maka buatlah, pilihlah yang mana satu. Okay, sekarang ni saya nak set di Windows komputer. Maksudnya saya nak set di sini, di Thunderbird ni. Saya nak set. So saya perlu dapatkan dahulu generated app password. Saya perlu dapat ni dulu. So pilih email, pilih Windows Computer dan tekan generate. So akan dapat ni lah. Ini kita panggil app password for Windows Computer.
So apa yang biasanya saya akan buat ialah saya akan klik all, select all, saya tekan copy. Alright. Okay. Jangan buat apa-apa dahulu. Lepas tu kita pergi Thunderbird. Okay. Di sini kita nak set account GWS di dalam Thunderbird. Okay. Supaya email-email ini nanti kita boleh migrate dia ke dalam GWS. Kita boleh migrate ke dalam GWS. So macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Tak nampak apa-apa ni. Okay. Macam mana nak buat? Cara nak tambah account di dalam Thunderbird dengan cara berikut. 3 garis di atas. Okay, 3 garis di atas. Tekan. Pilih new. Tekan. Pilih existing mail account. Bukan new. Existing. Kenapa? Maksudnya account email itu sudah wujud. Bukan baru nak buat. Sudah wujud. Jadi kita pilih existing mail account. Kita tekan. Okay, so seperti biasa saya masukkan nama, pentadbir email HQE. So apa address dia tadi? Lupa address. Allahu Akbar. Kita tengok di sini. Kita tengok di sini apa address kita tadi. Kita buka balik. Apa address dia? Oh yang ni. Allah, baru je bagi tahu dah lupa. Okay, kita pergi balik sini. Kita tekan. Alright. Okay. Ini tadi kita copy kan? Okay. Password ini bukan password 12 karakter yang kita buat tadi. Bukan. Bukan password 12 karakter. Password ini adalah dari sini. Dari sini. Okay. So kita copy ni balik. Kita tampal di sini. Okay. So far okay ya. Okay, tak apa. Kalau tak faham nanti boleh tanya. Kita akan tunjuk anulah, kita akan jawab macam mana. Sebab benda ni kita buat setting sekali saja. Alright. Okay, dah letak nama, dah letak email, dah letak password daripada ni, dari sini. Ingat saya ulang lagi sebab banyak kes berlaku dia letak password 12 karakter tu, which is salah. Mesti password dari sini. Okay. Dah okay, confirm, tekan continue. Okay, kita tekan continue. Mari, jom. Biasanya dia akan automatically dapat setting-setting ini daripada Google. Okay, dia nampak sini. Dah siap dah. Ingat dah, dia mesti IMAP bukan POP3. Okay, IMAP. Kalau siapa-siapa yang tadi pagi hadir, Encik Mizam, kalau Encik Mizam masih ingat, tadi pagi kita buat configure manually kan? Untuk setting GWS di dalam Thunderbird tak perlu nak configure manually. Just klik done. Okay, so sekarang ni dia automatic. So saya tekan done. Tekan done. Okay. Alright. Kalau keluar macam ni, kita cakap confirm. Kita confirm security. Confirm. Okay, biasanya dia akan keluar lagi satu kali. Keluar lagi satu kali. Dia mau tanya, okay, betul ke ni account ni? Kita pun cakaplah betul. Okay. So, okay. Yang ni password ialah password 12 karakter kita. Password 12 karakter kita. Bukan password yang dari sini. Bukan. Password 12 karakter kita. So, kita tekan sign in. Okay. Tekan. Oh ya, kalau korang perasan, okay, sekarang ni dia akan tanya, Google Code kena hantar. Okay, cek balik di telefon. Okay, cek balik di telefon. Nampaknya Google Code kita pun dah sampai. Okay, Google Code kita ialah 972292. Okay, saya alright. Ramai orang juga saya jumpa dia tidak tick ni. Kalau dia tidak tick, katalah you untick benda ni, setiap kali you nak masuk dia akan tanya balik-balik. So kalau you tick ini, so dia tidak akan tanya lagi untuk device ini. Okay, so saya done. Alright, and then jangan lupa allow. So sekarang ni Mozilla Thunderbird dia cuba akses kita punya email ni. Sebab kita mau letak di dalam sini kan, di dalam kita punya Thunderbird. So kita kena allow lah. Kena allow. Kalau you deny, nanti dia tidak boleh lah baca email, dia tidak boleh lah everything tu. So kena allow.
Okey, so kita tengok di sini finish lah. Kita tunggu dulu. Kasi habis sudah dia looking kalender ni semua. Okey. Tengok dulu kalau ada tak kalender. Okey. Kalau ikut ini dah habis Dah habis. Tapi sebelum saya tekan finish, saya nak kamu tengok dulu di sini. Okey, ini kita boleh done sebab habis kita boleh done. Okey, ini saya boleh tutup. Okey, saya nak kamu tengok di sini. First kali ialah unit komunikasi, Zoom link, jemputan tazkirah secara maya. Okey, kita tengok ada tak dia di sini. Okey, kita tekan finish. Right. So macam mana kita nak tengok? Kita pergi sinilah. Di sini. Macam saya ni, saya pilih lah. Yang ini tadi kita punya iSwap kan. Yang ini kita punya yang baru. So kita tekan. Ada tak? Okay, saya nak susun dia. Ada Zoom link, jemputan program tazkirah secara maya. Okay, tengok balik. Betul ke tidak? Betul lah. Okay, so kalau kita tengok sini, dia bilangnya ada 16 message atas ni. Ada 16 message. Tengok di sini. Betul tak 16? Betul ada 16. Alright. So kita punya yang ketiga tadi ni patutnya dah siap lah. Contohnya yang ni kita share. So kita dah buat kita dah dapatkan password sementara. Kita dah pun buka Google Workspace. Kita dah pun set up GWS Google Workspace di Thunderbird. Now macam mana nak migrate? Macam mana nak migrate? Okay. Saya boleh. Right. Okay, macam mana nak migrate? Sekarang ni katalah saya nak migrate ni. Ini kan iSwap saya ni kan. Saya nak migrate dia pergi sini. Saya nak bawa dia pergi sini. Okay. So macam mana cara dia? Okay, saya nak tunjuk dulu. Kita ambil dalam mungkin dalam 2 biasanya kita tak galakkan untuk simpan postmaster ni. Biasanya kita tak galakkan. So sebaik-baiknya delete dulu. Okay. Kita delete. Postmaster biasanya postmaster ni memang tak perlulah. Okay, saya delete dah. Saya delete dulu. Sebelum kita buat transfer, sila buat housekeeping dahulu. Housekeeping. Ni postmaster ni boleh delete lah. Alright. Okay. Mana lagi postmaster? Okay. Delete. Okay. Okay, kejap. Mana lagi? Oh, banyak yang postmaster saya ni. Okay. Alright. Okay. Okay, katakanlah saya sudah habis buat apa ni? Saya sudah habis ini kalau keluar macam ni, remind me later pun okey. Katalah saya nak transfer contohnya email ni 1, 2, 3, 4. Saya nak transfer ada beberapa cara tapi paling senang ialah okey, macam mana nak pilih tu? Oh, ada soalan. Okey, dia bilang macam mana nak pilih macam mana you pilih sini jadi begini So katalah saya nak saya nak pilih saya nak 1, 2, 3, 4, 5 email ni. Apa yang saya buat? Saya klik sekali, bukan klik 2 kali Klik sekali, tekan shift. Tekan shift di keyboard. Jangan lepas. Tekan, jangan lepas. Okay, tekan, jangan lepas. Lepas tu cari di mana kita mau copy. Sini. Tekan. Sekali bukan 2 kali. Tekan sekali. Right. Baru lepas shift di keyboard. Alright. Dah. Dah. Okey dah. Alright. So sekarang ni macam mana nak transfer dia pergi dari iSwap pergi GWS. Senang sahaja. Okay. Klik dalam ni yang warna biru ni, tapi jangan dilepas. Klik, jangan lepas. Okay, kita panggil drag and drop. Kita klik, jangan lepas, tarik, macam ni. Kita bawa dia pergi. Nampak tu. Alright. Pun boleh. Okay, contohlah ada yang bilang, Encik Mardi, saya punya tangan ni agak gemuk sikit. So bila nak tekan mouse tu dia bergegar-gegar. Okey, bolehlah. Alright, fine. Kita boleh buat contoh dia kalau kita punya tangan ni memang bergegar-gegar, kita pilih mana-mana kita punya message, lepas tu kita klik kanan. Kita boleh pilih move to pergi inbox Gmail. Kita pergi sini terus.
Okay. Kalau ada dua beza dia, ada move to dengan copy to. Apa beza dia? Move to, dia bawa semua email tu dan pindahkan ke sini, dan pada logiknya dia tidak ada tertinggal lah. Dia move, dia buat pindah. Tapi kalau copy tu maksudnya bila kita buat copy tu di dalam iSwap pun ada, di dalam dalam GWS pun ada. So terpulang pada tuan-puan lah nak pilih move to ke ataupun copy to. Alright. Saya kalau saya prefer move to lah. Saya prefer move to. Tapi itulah terpulang kepada masing-masing kan. Okay, saya move sejak ni, saya bawa macam ni. Alright. Okay. Lepas tu kita tengok di sebelah bawah ni. Copying message to of 5 pergi ni folder. Dia sekarang ni apa dia buat? Dia pindahkan message tadi ni ke sini. Dah hilang dah kan? Tengok. Sebab saya menggunakan keadaan move to sebab saya main drag. So, dia sudah pindahkan email ke sini. So, betul ke ni dah pindah email? Kita buka. Kita buka. Ni tadi tu. Ni. Tadi. Bukan. Mana yang baru tadi tu? Apa nama dia? Ada puan... ni. Yang kita pindahkan tadi. Ni yang puan apa ni? Caroline, puan Samaria. Ni kan kita kasih pindah tadi. So, apa yang berlaku sebenarnya? Email di dalam iSwap ini, kita bawa dia ke dalam GWS. Alright. Lepas tu, jangan lupa untuk cek juga di dalam GWS di sebelah sini. Kita klik refresh. Okay. And then, biasanya kita pergi bawah, kita akan nampak dia. Nampak? Dah ada dah. Sini. Okay. So, nasihat saya kepada tuan-puan, rakan-rakan semua, kalau sudah habis transfer dari iSwap ni pergi sini, saya selalu menggalakkan untuk anda tak payahlah pakai Thunderbird ni. Kalau saya jenis yang lepas sudah copy daripada Thunderbird tu pergi GWS, maka Thunderbird tu sendiri pun kita sudah boleh buang. Okay, sebab kita lebih selesa nak pakai web browser. Sebab kadang-kadang kalau kita nak install lagi, kadang-kadang makan masa kan. So ramai orang memilih dia suka pakai browser untuk akses dia punya GWS ataupun dia mungkin boleh gunakan handphone. Okay, mungkin nak pakai handphone. Okay, so antara soalan yang saya pernah dapat juga, dia cakap, Cik Fadi, saya ada juga Gmail personal. So saya ada juga Gmail government. So macam mana nak switch Macam mana nak switch? Okay, saya akan tunjuk tunjuk sekejap. Macam mana nak switch antara in between tu. Okay. So kalau macam dalam kes saya ni sekejap ya. Okay, saya pakai sinilah. Alright. Okay, saya share dulu. Ini in case kalau anda macam nak pindah antara satu ke satu lah. Okay, contoh di sini Okay. Katalah ini kita punya kita punya Gmail personal. Okay. So kalau kita nak tukar ataupun nak pindah kepada akaun Gmail kita yang government yang kita sudah set up tadi kan. So senang saja. Di atas ni kita klik, kita tekan yang kita punya government. Tekan. Okay. So government kita pun ada sudah di sini. Alright. So kita tekan begitu saja. Tekan di sini dan pilih akaun yang kita sudah set up. So kebiasaannya saya percaya most people ada Gmail personal. Now kita sudah set Gmail government. So cara nak tukar tu macam tu sahaja. Okay, semudah itu. Okay, kita berbalik kepada kita punya sekejap ya. Saya nak balik kepada kita punya yang ni, kita punya GWS ni, di Thunderbird ni. Kalau anda semua sudah pindahkan semua ni, nanti dia akan jadi kosong lah. Cuma itulah kalau ada di antara kita masih mau simpan email-email lama ni, saya pun tidak ada halangan lah, terpulang pada anda lah kan. Tetapi biasanya email-email lama ni, kenapa saya pindah awal-awal ke dalam GWS ni, supaya next time saya ada satu tempat saja untuk rujuk email-email ini. Okay, alright. So untuk
untuk seterusnya rasanya dah, kalau ikut slide kita ni dah habis dah. Maksudnya kita dah dapat password sementara, kita dah buka kita punya Google Workspace, kita sudah set up kita punya Google Workspace di Thunderbird, dan saya pun dah tunjukkan macam mana nak migrasi email. Okey, macam mana nak migrasi email. So sebenarnya untuk sesi petang ni, ini saja sebenarnya. Ini saja sebenarnya yang kita perlu buat sebenarnya. Kita tadi pagi kita sudah buat, dan pagi petang ni kita nak transfer. Lepas tu habis. So from now on, bermula daripada 23 hari bulan ni, semua email akan masuk di GWS. So jangan terkejut jika anda buka iSwap, email yang lama-lama masih di situ. Okay? So bermula 23 tu dan onward lah. So seperti pagi tadi juga saya bagi tahu, 31 Januari 2022 ada tarikh akhir anda boleh akses iSwap melalui browser. So kalau anda sudah download email itu di Thunderbird, it's okay. Cuma dia akan simpan sampai 31 Januari 2022. So kalau sudah buat ni sebenarnya kita sudah selamat. Okay? Terpulang kepada anda nak transfer dia ke GWS ataupun sebaliknya. Okay? Dari saya itu sahaja. Okay, sekarang ni saya nak tengok soalan jika ada. Okay, right. Okay, ada situ pada bawah saya ini contoh password yang bolehlah password. Dia ada huruf besar, ada special character, ada huruf kecil, ada number. Alright, itu antara dia lah. Okay, soalan daripada Mizam. Kalau email jabatan ada 2 step verification, staff lain susah nak login. Yes. Sebab tu kalau email jabatan ni sebenarnya untuk kes ini saya ada nampak dia punya penyelesaian. Nanti saya akan cari dia punya, kasih mudah sikit lah. Sebab email jabatan ni kita kena faham email jabatan ni ada 2 jenis. Okay? Kita ada email contohnya macam email section ataupun email jabatan yang mana semua orang akses kan. Ada pula kita panggil distribution list. Okay, so itu pun different thing lagi. Okay, cuma untuk dalam kes ini, so kalau email jabatan itu contohnya macam Cik Mizam latihan lah, contohnya latihan.hqe@moh.gov.my. So mana email ni mungkin perlu juga diakses oleh rakan-rakan yang lain. So mungkin kena share password lah. Tu share password tu satu. Kedua, mesti ada satu individu yang handphone dia kena guna lah. So supaya bila dia akses lagi dia akan kena ni. So memang agak sedikit cabaran di situ, tapi sila bersabar, saya akan cuba cari penyelesaian dia. Saya akan cuba tanya dengan pihak mampu apakah penyelesaian atau jalan terbaik untuk kes begini, supaya di pihak kita tidaklah kawan mau akses cek dulu G-code di situ. G-code di sini. So kita faham benda tu. Soalan Cik Mizam tu bagus, nanti saya akan comeback dengan Cik Mizam lah. Okay, so kita buka pula soalan. Jika ada apa-apa soalan, memang kita target sebenarnya setengah jam saja. Untuk setiap sesi ni kita target setengah jam ataupun mungkin lebih sikit kalau ada soalan. Okay, yang lain Puan Sumini, Puan Rosdia, banyak kaum wanita. Okay. Ada apa-apa soalan di sini? Puan Nuraniza? Ini cabaran dia bila kita berkursus secara online. Kita tak nampak. So kita hanya mampu untuk bertanya, adakah kamu masih di sana? Okay. Alright. Okay. Masih, alhamdulillah. Okay, ada yang menjawab alhamdulillah, sebaik ingat aku seorang saja. Puan Sumini faham juga dengan situasi ini, masih tidak soalan, semua difahami. Okey, terima kasih. Alright, kalau tidak ada soalan saya akan buat kiraan sampai 3, maksudnya untuk saya menutuplah. Okey, saya kira dengan 1 2 3. Okey, oleh kerana tidak ada soalan lagi, maka saya ucapkan ribuan terima kasih kerana menyertai hands-on yang kita adakan pada petang ini. Mohon untuk maklumkan kepada rakan-rakan lain tentang siri kita pada esok pagi. Dan kita akan buat selama 6 hari berturut-turut, 3 hari pada minggu ini dan 3 hari pada minggu depan untuk membantu rakan-rakan lah. Okey, itu saja dari saya dan bagi pihak Ketua Jabatan saya, Tuan Haji Azmir.
kami ucapkan semoga Anda berjaya dan selamat 7 tahun. Selamat 7 tahun dan selamat tahun baru. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.